Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 140 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 8,044 kes. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 41 tambahan kes-kes baru kepada 16 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan sebagaimana yang tertera di skrin sekarang. Kesemua kluster baru ini adalah kluster rumah persendirian yang melibatkan 31 kes. Dalam pada itu, 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster immigration dan kluster Samima. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 144 kluster. Selain itu, terdapat 1 kes import yang merupakan seorang transporter yang tiba ke negara ini dari Limbang, Malaysia dan telah menjalani surveillance swab di negara ini pada 4 Oktober 2021. Manakala terdapat 67 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 133 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 5,634 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,350 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 32 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,062 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 379,121 ujian. Pada 4 Oktober 2021, seramai 8,015 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan, ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 310,416 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 68.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 201,941 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 44.5% daripada jumlah penduduk negara. Kementerian Kesihatan juga mengongsikan gambaran keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini hasil penelitian yang telah dijalankan. Antara 26 September sehingga 2 Oktober 2021, terdapat 3 buah mukim yang mempunyai kes positif melebihi 80 kes. Mukim-mukim tersebut ialah Mukim Brakas A dengan 112 kes, Mukim Pekan Tutung 130 kes dan Mukim Kuala Belait 118 kes. Menteri Kesihatan juga mengongsikan hasil pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan pada 4 Oktober 2021 yang dilakukan semasa larangan keluar rumah. Sebanyak 50 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun. Orang ramai adalah diingatkan sekali lagi untuk mematuhi arahan yang telah dikeluarkan demi memulihkan semula keadaan negara dari jangkitan COVID-19. Di samping itu, marilah kita berdoa agar semua pesakit termasuk yang dijangkiti COVID-19 dikurniakan kesembuhan secepatnya dan sepenuhnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi dan merahmati rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan oleh pelbagai pihak dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini.
Kementerian Kesihatan menerima sumbangan cek bagi tabung COVID-19 Relief Fund 2021 berjumlah RM3,000 daripada orang persendirian dan cek berjumlah RM5,000 daripada Pertubuhan Warga Mas. Beberapa sumbangan juga diterima daripada milik mewah Department Store Sendirian Berhad, Jaya Hypermarket Sendirian Berhad, Utama Grand Superstore Sendirian Berhad dan Emporium Jaya Department Sendirian Berhad. Juga memberikan sumbangan Teens Brunei, Simpor Pharma Sendirian Berhad, Jafaria Supermarket Sengkurong, Motorhead MG dan beberapa orang persendirian. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan boleh berhubung terus dengan MOH Emergency Operation Center melalui talian 7295712 pada waktu bekerja sahaja. Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah menganjurkan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah ke-29 secara maya. Bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran dipimpin oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salihuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid dan alumni Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Majlis diteruskan dengan bacaan doa bagi memohon perlindungan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya terselamat daripada bala dan penyakit khususnya wabak COVID-19. Menyertai majlis yang berhormat Pihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan selaku timbalan pengerusi kedua Jemaah Tadbir Yayasan. Juga menyertai Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Datu Sri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli-ahli Jemaah Tadbir Yayasan, serta Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan. Negara Brunei Darussalam menggunapakai pendekatan Whole of Nation melalui pelaksanaan Dasar Perubahan Iklim Kebangsaan BNCCP yang dirangka ke arah rendah karbon dan kedayatahanan iklim negara. Menurut Menteri Pembangunan, ia memerlukan penerimaan dasar di pelbagai sektor serta komitmen semua pihak berkepentingan melalui perancangan dan pelaksanaan secara teliti. Dalam ucapan pada pelancaran projek jelajah pendidikan alam sekitar secara maya, Yang Berhormat Datu Sri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar menggariskan 10 strategi utama dalam BNCCP dan 4 daripadanya memainkan peranan dalam projek jelajah pendidikan alam sekitar yang antaranya meliputi kesedaran dan pendidikan. Jelas Yang Berhormat, pendidikan iklim menjadi kunci untuk mengurangkan impak perubahan iklim dan memastikan ekonomi yang kukuh dan berdaya tahan. The government has rolled out numerous policies and initiatives to combat climate change. However, natural-based solutions such as tree planting can have a significant impact on addressing climate change in this country. The average Bruneian's carbon footprint is around 10 tons of carbon dioxide equivalent per year, which is equivalent to 10 numbers two-story houses. To offset these emissions, 200 trees would need to be planted every year. Sementara itu, Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku pengasas bersama Green Brunei, antara lain mengongsikan untuk memacu teknologi dan perubahan tindakan ke arah memperbaiki pelaksanaan dan kedayatahanan iklim. Pelaburan dalam pendidikan iklim perlu untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan dan celik iklim. Projek kali kedua ini dianjurkan oleh Green Brunei dengan kerjasama Mitsubishi Corporation serta disokong oleh Kementerian Pembangunan,
Kementerian Tenaga, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.